Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Itu surah apa? Ya? 13, 15 dan lagi atas bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada mendapati akan Allah oleh seorang dengan dosa yang terlebih besar daripada dosa yang jahil segala isi rumahnya. Kewajiblah atas suami mengajar ia suami akan isterinya akan segala i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, daripada segala yang wajib bagi Allah Ta'ala dan mustahil atasnya, dan harus padanya, dan wajib pula menyatakan segala aqidatul iman. Dan demikian lagi wajib atas suami mengajar hukum sembahyang dan barang sebagainya daripada segala yang halal dan yang haram, seperti meninggalkan mengumpat-ngumpat dan mengadu-ngadu, dan memeliharakan segala najis dan segala hukum membasuh najis. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan lagi sabda Nabi SAW, tiada mendapati akan Allah oleh seorang dengan dosa yang terlebih besar daripada dosa yang jahil segala isi rumahnya. Kita sambung balik tentang kebinasaan seorang yang bernama suami. Bila dia nama suami tak kena buat, binasa di akhirat. Di antaranya hadis yang baru kita dengar tadi, iaitu sebuah hadis yang kalau tak silap asal bunyinya, ma yaqadahu rajulun bi'a'zam ismih, tidaklah bertemu seorang suami atau seorang lelaki akan Allah Ta'ala dengan dosa yang besar, bijahalati ahlihi au kama qala, dengan sebab jahil anak isteri. Maksudnya pada hari mahsyar nanti manusia dibangkitkan oleh Allah, masing-masing akan dibawa berhadap kepada Allah. Kerana kita datang daripada Allah. Inna lillah, kita datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan dibawa balik kepada Allah, iaitu dihadapkan ke hadapan Allah, bertemu Allah. Tapi di antara yang mana seorang laki-laki dia tak bawa dosa lain, dia tak rokok bank, dia tidak sambung, tidak berzina, tidak mencuri, tak cah rumah, gang tak ajin isyak, rasuah jauh sekali, duduk kampung je, cari makan halal, jala ikan, rajak main teruk, main judi, tak boh. Belaga, kita kata belaga kubah, belaga ikan sekilar, tak boh, tak baik. Tetapi anaknya tidak diberi ilmu agama, maka dia menghadap Allah Ta'ala dengan dosa yang sangat besar. Orang mah gini riak cong. Lepas tu jaga baik, jaga baik. Kerana firman Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nar, wajib kau pelihara diri kamu dan diri anak dan isterimu. Nara, jangan beri kena api neraka. Lepas tu kita yang bernama ayah, bernama suami, nak panggil lah, panggil ayah, panggil bapak pun ada anak, maka pastikan kita tak tergolong dalam laki-laki ni yang dibangkit di badan mahsyar. Dosa lain tak ada, dosa anak isteri jahil.
maka wajiblah atas suami mengajak ia suami akan isterinya akan segala i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Wajib. Kabar kan? Bila kahwin wajib kena ajar. Tak kahwin wajib belajar saja. Kahwin wajib ajar. Saya tak ada anak. Tak ada anak, ajar isteri. Wajib. Kalau isteri dia pandai dah serba-serbi, alhamdulillah, mudah perkiraan. Kalau isteri jahil, kena ajar. Sebab ajar bini kita tu pandai akidah, pandai fiqh, pandai hukum hakam, bukan ustaz. Ustaz tak wajib ajar. Bukan tok guru. Kita sendiri yang bernama suami. Faham? Kita. Siapa-siapa yang tak beri pendidikan agama kepada anak dia, dia jadi fasik. Jadi fasik. Lepas tu wajib kena ajar. Kalau kita tak pandai nak ajar, ulama kata wajib kita pergi belajar dulu. Orang ngajar pergi dengar. Macam ni mari dengar. Balik wajib kena ajar pula isi rumah. Tak mana kita dengar ni. Kita dengar maknanya kalau buat gini batas semayang. Balik kan buat ke anak-anak. Takut tak kabur. Masalah pula kita masih mari dengar tu faham. Sampai balik rumah tak ingat sekarang tu. Nak ajar. Wajib pula bawa anak bini pergi belajar agama. Tak bawa berdosa. Faham? Sebab kita tanggung dosa anak dan isteri kita. Abang kita tak wajib bawa. Adik kita tak wajib bawa. Anak bini. Sebab dia ahli kita. Kalau kita tak pandai nak ajar, kita suruh dia pergi dengar. Dia tambah apa? Malam ni bola pukul 9 lagi. Tak ada tambah. Bola tak bola pergi dengar dulu. Balik sekarang dang ada bola. Tak dang sudah. Ya tambah gigak, kerajaan atas belakang biar nyembang tak tangga. Pasal kita ayuh dia. Faham? Sebab dosa dia kita tanggung lagi. Dosa dia kita tanggung. Dia tak tanggung dosa ayah, anak tanggung ayah, tanggung dosa anak. Bila mana? Bila jahil. Bi jahalati ahlihi, dengan sebab bersababiah. Dengan sebab jahil anak, ayah masuk dengan tu. Di antaranya wajib kita ajar isteri kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ni maknanya pegangan. Pegangan. Ilmu pegangan. Pegangan ni maknanya tauhid lah. Ilmu iman. Tak tahu akidah ahli sunnah wal jamaah, jengkreng. Memang punah jahanam. Kita ajar dia. Banyak sangat yang menyeleweng di segi akidah. Sebab Nabi kata 72 umat aku dalam api neraka. 72 bukan 72 orang, 72 golongan umat aku dalam api neraka. Satu golongan saja dalam syurga. Orang tanya Nabi jawab, wa ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang aku berjalan di atasnya dan sahabat-sahabatku. Dihimpunkan oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab akidah. Sekarang terkenal dengan akidah ahli-sunnah wal jamaah. Sebab tu bila ada orang mari ngajar, kita bawa anak isteri. Melainkan anak isteri kita nak pergi belajar sekolah, tu bab lain. Kita balik sekarang, dia balik sekolah, kita ajar balik apa yang telah kita dengar. Dia kena buat gitu. Tak pandai nak ajar, suruh dia pergi belajar. Dari nak pergi kena panggil ustaz suruh ajar dia. Tidak ada uzur syar'i sama sekali. Melainkan negeri itu tidak ada orang alim, baru dimaaf pada syarak. Tu ulama sepakat belaka. Negeri yang tidak ada ulama mengajar, tak ada ustaz, tak ada kiai, tak ada tok guru, tak ada tok syekh nak mengajar, maka dia masuk Islam. Tapi tak ada orang nak mengajar hukum hakam, maka dimaaf pada syarak. Semayang berharambang pun sah. Orang mari negeri itu, negeri kafir. Tak pendakwah ajar suruh masuk Islam, no. Dia masuk sekapung.
Nah, jadi 3 hari ajar lebih kurang, tak boleh lagi ke negeri lain buat tinggal. Tak ada orang ajar semayang tu kabodah 5 waktu sehari, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Tapi cara-cara semayang yang mengatakan semayang tak dah nak ajar Fatihah pula tak pukang kali. Nah, jadi selama tak ada orang alim mari ngajar situ, penduduk baru masuk Islam tu dia semayang salah sah. Faham tak lagi? Sebab tak ada ulama. Waktu bahang subuh 18 rakaat so. Tak. Ni bahang 3 rakaat pula. Sujud 8 kali, rakaat 15 kali. So, pasal tak dan belajar dan tidak ada orang ngajar kampung tu. Nah, waktu budak tengah semayang rakaat pertama bergari tinggal tu. Nah, dia akak buka tu. Bilih masuk. Sambung balik tayat awal. Baharambang kali waktu tengah semayang cakap dengan bini pula kalau lihat dia dak patah sikit. Ulama kata pasal negeri yang tidak ada orang alim. Dan negeri kita ada orang alim tau. Nah, ada orang ngajar tak? Ada. Tiada maaf bagimu, kata Syarifah Aini. Faham? Tiada maaf bagimu. Tak ada maaf. Ke guna kamu? Nah, tak ada maaf kita. Pasal kita berlambuk-lambuk orang ngajar. Nah, tambuk-tambuk. Tiba-tiba bodoh kat kita, tiada usul. Nah. Daripada segala yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atas Allah dan yang harus padanya pada Allah. Di antaranya, iaitulah dipanggil ma'rifatullah. Nah. Kalau anak kita bangun, tak bangun lagi, sedangkan pagi tu ada periksa SPM ataupun UPSR. Nah, pukul 6.30 kita tengok tak bangun lagi, hari ni periksa, kita gerak gerak tau, gerak UPSR apa. Tapi hari ni maaf tak sekolah, gerak tau, subuh tak gerak. Faham? Jadi mana besar Allah dengan sekolah? Situ rosak akidah. Mana besar Allah dengan sekolah? Besar sekolah. Jadi awaludin ma'rifatu sekolah. Faham? Dah kerana sekolah gerak, hari dah sekolah subuh tak gerak, subuh jumpa Allah Ta'ala, hari lain jumpa cikgu. Mana besar cikgu dengan Allah Ta'ala? Situ bila kita buat gitu, kita tidak amanah. Dia panggil pecah amanah. Sedangkan anak-anak adalah amanah. Siang dia dah, ini tak sekolah biar dia tidur baca lah. Segala yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang harus, maknanya ma'rifatullah, wajib kena kenal. Siapa tak kenal Allah Ta'ala balik awal. Kata Imam Ghazali, fa yajibu 'alaika awwala an ta'rifal ma'bud summa ta'bud. Maka wajib atas kamu pada permulaan hendaklah mengenal orang yang kamu sembah, kemudian baru kamu sembah dia. Fa kaifa an ta'budu man la ta'rifuhu, maka betapa pelik sungguh kamu beribadah kepada Tuhan yang kamu tidak kenal. Kenal Allah Ta'ala, ilmu mengenal Allah. Bukan kenal zat, kenal sifat. Zat kita tak boleh kenal. Kita kenal Allah. Allah cipta kita ni, buat langit bumi, ingat saja supaya kita mengenal dia. Itu tujuan buat. Bila tujuan buat kita tidak tercapai, maka sia-sia lah kita. Hidup sia-sia. Tuhan buat kita, buat langit bumi supaya kita kenal dia. Cara nak kenal dia, tengok kebesaran alam, tengok kehebatan alam, kenal sang pencipta. Tiba-tiba bila kita hidup di bumi, tak layang terus ma'rifatullah, tak ada masa nak cari Tuhan dunia. Habis sekolah cari makan ketara pagi petang, tak ada kira nak kenal Allah, tak ada nak makrifat, tak ada apa. Dan kan Tuhan cipta kita supaya kenal dia. Dia buat hebat begini sehingga manusia tak boleh nak tanding, supaya kita membesarkan dia. Kita cari makan saja je. Berat. Dah jeng batu buruk lagi. Jangan Kamarudin jeng tu.
Jeng roti. Atasnya matang, berat danang tu. Nah. Hari Jumaat nak gitu lah penyakit. Berakhir main kan. Dah buang musim, buat di Kuala Berang, kalau Kuala Berang naik dah. Buat di Terengganu dia juga mari naik padang dia. Tak. Patut dah buang musim tu buat di Kuala Berang, kalau Berang naik. Orang Terengganu tak payah naik. Faham? Mana buat mari buat tu di Terengganu, orang Kuala Berang tak payah naik ah. Turun juga. Nak naik juga. Betul yang jadi jeng yang bijadang. Nak main, nak tengok orang main. Kalau kita atas surat nama saja Abdullah, tak siapa? Tak siapa? Ke siapa? Ambil surat Abdullah. Siapa tak? Tak apa. Stamp orang lain bos poseng, kita bos 400 ya stamp. Apa? Abdullah saja. Tak apa. Kena bos ping pun dah. Balawi. Bopeng siapa tak? Tak siapa juga. Kena ada nama kampung. Nama kampung ada dah. Jalan pula tak tulis. Tak siapa juga. Jalan tulis belaka dah. Negeri pun tulis dah. Posko tak tulis. Tak siapa juga. Posko ada dah. Malaysia. Tak tulis pula nombor rumah. Tak siapa juga. Siap belaka dah dengan bank, dengan nombor, dengan poskod, dengan alamat, dengan kampung, dengan taman, dengan negeri, dengan apa. Tak siapa juga. Tak ingat nak botong depan. Faham? Gitulah. Maka kita dengan Allah Ta'ala biar kenal sungguh. Mana alamat Allah tu, sifat-sifat dia. Kita nak mengenal zat tak boleh. Diri Allah ni mukhalafatuhu lil hawadith. Laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluk. Maka kita kenal Allah dengan sifat dia. Jadi dia panggil ilmu mengenal Allah, termasuk ilmu fardhu ain. Bukan wajib apa sifat 20, tak apa. Tak pandai sebut apa wujud kita bakal mukhalafatu dengan hawadith yang nafsi wadanya kuda tidak sama pasangan siapa tapi tak apa, tak ada sebut. Nak faham. Kita faham, kita reti Allah yang berkuasa. Kita reti Allah yang hidup selama-lama tak akan mati. Kita faham Allah yang melihat segala-galanya, tidak ada yang terlindung daripada penglihatan Allah. Tak tu dah. Walhasilnya maknanya kalau dulu dia ngajar anak-anak dia buka kitab. Lepas semayang kau dipupu anak-anak bini dia mari belaka. Lama rumah ngajar buka kitab. Anak dia nabah belaka. Jadi mudahlah ada orang mengajar dah serat. Ajak ya anak-anak pergi dengar. Tak ada kenderaan motosikal nak bawa anak tak muat belaka, bini besar pula. Dan motor buruk pula, tayar nak cabut dan mana? Cari benda lain alternatif. Learning kau mudah. Beli kaset, beli CD, mari dengar. Dah mu tak pergi surau, mu kata mu nak baca buku sekolah. Ni ayah beli CD, mari belajar semayang. Okey, pukul 9.30 duduk depan TV belaka. Siapa yang tak mari 9.30 ni ayah tebah dengan golok. Ayah harap anak-anak asar dia betul. Asar depan anak sering. Tak ada kira dah kali ni nak mandi darah. Dah ligur ayahku ni. Buat mata bergen. Buat gitu. Dah apa dah memang ayahku memang kacing pi kuda ni. Faham tak? Tak ligur dah. Baru jadi. Ni pasang bini tak mau tengok. Ni ada orang dah ada kerja lipat kain. Buat undang-undang gitu. Kerih biar ada sama ping Aisyah, kerih Sarah, lawi ayam. Biar ada sama. Baru anak-anak takut. Mari dengar belaka. Dengar. Kena buat gitu kan. Sebab kita Tuhan beri peluang sekali. Bang kita mati anak kita jahil berat gitu. Kita dah ajar dia bahawasanya benda tu haram. Kita pun mati, dia buat, kita boleh dosa. Yang tak boleh dosa ni kita ajar dah, benda ni haram, kita mati dia buat, kita tak tanggung dosa. Kita dah ajar, dah latih dia semayang. Kita pun mati, maka tiap kali dia tinggal semayang, kita kena azab. Kita suruh dah dia semayang, depan kita dia semayang, belakang dia tak semayang, lepas daripada dosa. Kita pesan dah jangan tinggal semayang, bila kita mati dia tinggal semayang, kita tak kena azab dalam kubur. Tapi siapa yang tak beri agama pada anak dia,
halal haram, maka bila dia mati, anak dia buat benda yang haram, dia akan dapat dosa. Faham tak? Dan barang sebagainya daripada segala yang halal dan yang haram. Kena ajar belaka benda makna halal, benda makna haram. Mudah, suruh dia pergi dengar, suruh dia pergi belajar, suruh dia kawan budak-budak jenis belajar agama. Nah, atau kita bawa sendiri. Nah, tak boleh bang, kita uzur period. Period duduklah kereta. Tak usah cakap banyak. Sebab dia kalau kita duduk di rumah, masa ni dia buat benda. Dia tengok TV mana. Kita duduk tengok orang ngajar. Anak kita belunjuk terik. Bini kita nerak teru. Dah atas tikar duduk tengok orang joget. Jangan beri peluang gitu. Balik di rumah tengok orang dancing, orang joget, gambar cerita orang tiup, gapih CD. Gitu. Seperti meninggalkan mengumpat-ngumpat dan mengadu-ngadu dan meneriakan segala najis dan segala hukum membasuh najis. Dah kalau pok dah reti yang mandi junub. Kena ajar tu anak kita tu taharah. Taharah ni kalau tak ada taharah, tak ada semayang. Tu kata rupa-rupanya kita banyak salah kepada Allah kerana kita tidak memberi agama kepada anak-anak. Dah gua ni kira ni bertaubat kepada Allah. Astagfirullahalazim. Faham? Minta ampun pada ya Allah, tak apalah dosa aku malam ni baru aku tahu kena ajar anak-anak hukum agama. Kalau lepas tu aku dah ajar, minta ampun. Mudah kan? Bukan kena bayar sen. Minta ampun. Akan datang beki semula. Takut kita saja mari dengar. Kita kena jaga depan, jangan beri buat belakang, ayah nak jaga budak-budak. Jangan sampai depan kita pun anak kita buat benda yang tidak baik, dia berani buat, maka itu tidak bernama ayah lagi, itu nama bapa. Faham? Kondang Sepanyol. Anak-anak memanglah kalau belakang kita anak siapa pun dia memang dia buat dia hendak model pasal ayah tak ada depan. Tapi sekurang-kurangnya kita ni ayah kita ada, anak tak berani buat. Kalau kita ada anak buat juga benda tak pakai rawat, dia tak takut, maka kita bukan ayah. Hawa-hawa nak jadi hambil tu. Dah depan ayah anak boleh congek untuk. Congek depan ayah. Kawan dia ayah pun ada. Tak apa ayahku. Ayahku binat kau. Anak kita depan kita dia bawa motor slow, kita tak ada dia bawa laju. Biasa budak-budak pasal kita tak ada. Sekurang-kurangnya takut kita. Ni kita ada laju juga. Mana dia tak takut dah kita. Tak ada nama ayah dah. Jangan sampai tangga tu. Kena ajar hukum najis, hukum mandi, hukum taharah, nak mengenal najis. Kerana najis ni kalau kita tak pandai kat Allah Rabbi. Besar panjang dah, nikah anak dua, tanya air mazi tu najis ke tak? Tak keberat. Anak tiga tanya cara mandi junub. Anak tiga dari tu anak dua mau mandi apa? Mandi berjadah ke mandi apa? Anak tiga baru nak tanya mandi junub. Toki orang bulu kening putih, kerong bulu kening. Tak ingat lagi doa masuk tandas. Ada pasal apa? Pasal kita dak cakna. Dak cakna. Cakna kan kita orang Islam. Ya sebenarnya bukan kita belajar banyak, kita dengar pas garik je. Pukul 9 uti 2 tahun alih dengan kita. Bukan lama sangat. Kan banyak sangat nak belajar, tapi dah tak belajar, tak cara langsung. Najis yang dimaaf, dia tak tahu darah haid ke darah dia, darah puan. Dia tak tahu keluar kot dia. Kalau keluar kot tu lelaki dia boleh tahan kira. Dia tak tahu. Awet ini reti. Zat. Dah reti, dia tahu kan. Dia banyak awet.
Maknanya budak-budak puang ni, remaja-remaja perempuan, dia tak tahu benda darah haid, benda nifas, benda istihadah. Tak tahu. Sepanjang-panjang haid, sekurang-kurang haid, masa suci antara dua haid, acik tanya. Dia tanya lebih apa berteru. Tak boleh benda. Kita tengok belaki nak belaki, tak tahu ke hukum. Sama macam keling bulu ni kau, tak tahu ke hukum. Sama macam apek kau kapal. Bodol tu. Nah, dah anak jadi anak dayuk. Faham? Dapak jahil, mak tunggang langgang, anak apaci tu mau hidup. Tak ada hukum, dak sungguh. Nah, kalau kita tak nikah lain, kita duduk sorang diri. Nah, ni dah ada tanggungan. Kita suami bodol tu. Pergi kadang. Yang kita marah tu tua ni yang ambil wak natu bodoh-bodoh gitu. Faham? Suruh belajar dulu. Mu nak jadi menatu aku dia belajar agama dulu. Nah, kamu belajar agama pandang sikit-sikit. Mari nikah. Ni tak tahu benda. Nah, datuk tua lu pendek. Lu pendek tu tua. Tapi macam orang dakak betul. Tak ikut hukum syarak. Nah, ikut hukum syarak sikit. Bukan banyaknya. Bukan Islam ni larang jalan, larang main, larang sekan. Tak. Tapi sampai jahil terus ni. Tak tahu benda ni. Tanya najis, tak reti akidah, tak reti fiqh, tak reti halah-halah, tak reti benda. Reti reti makan ke darah ni. Dah benda beza. Mungkin kambing ni kot. Tak ada beza. I'm the same. Sama je. Faham? Tunggu. Jika kau ni nak suruh nampak, bukan nak marah. Kita tanya apa makna hukum syarak. Nah, jangan tanya orang, kita tanya lembu langgung. Bumbu. Ada satu soalan. Nak tanya, lembu kata mau. Darah. Hukum syarak tu makna dia lembu. Darah. Tak boleh jawab. Tu tak? Lagi tanya tuang lembu lah. Tuang lembu. Tanya je. Lembu awak dah boleh jawab. Nak tanya awak pula. Hukum syarak benda apa? Mana aku tahu. Mu duduklah kandang makan meh. Pasal tidak ada beza mung dengan lembu. Tak reti belaka. Jadi kita terbitlah daripada martabat lembu kepada martabat manusia. Yang bila orang tanya, reti. Faham? Tak apa. Dan demikian lagi wajib atas suami itu bahawa belajar akan bicara haid dan nifas. Allah Rabbi. Siapa yang nak nikah, nak ada bini, dia wajib belajar 9 perkara atau 8 perkara yang keluar daripada kemaluan perempuan. Dia kena reti. Faham? Hukum keluar ni darah, istihadah, najis. Faham tak? Air kecing, mazi, mani, putihan. Benda tu kena reti belaka hukum. Jangan tengok orang bini nak bini. Tak tahu benda. Sama macam ke orang kafir bodoh. Pasal apa kita kena ajar bini kita? Keluar darah bukan mesti haid. Ada kalanya haid, ada kala istihadah. Ni hukum syarak. Dah budak-budak puang ni tak tahu benda bodol tu. Keluar darah pakai dak semayang. Padahal bukan haid. Kalau haid dak wajib semayang. Kalau istihadah kena semayang. Jadi reti beza tak istihadah dengan haid? Tak reti beza. Apa dia tak reti beza? Pasal dalam kitab dia tak ada. Dah kitab dia ngaji mangga. URTB media. Tu tak ada kebak tu. Faham? Jadi tak tahu ke hukum. Dah mak bodoh kau. Mak pesan gini ni, ingat tu. Kalau mari darah 7 hari dah jangan semayang. Pesanan orang bodoh. Kerana haid bukan 7 hari. Haid ni kena cek sendiri. Ada orang puang 5 hari, ada orang puang 6 hari. Biasa 7, kadang-kadang 8. 12 hari mungkin juga. Ada orang perempuan 3 hari. Dah kalau makan mak 7 tak semayang. Dah kalau haid dia 5 hari, mana 2 hari dah dia wajib semayang, dia tak semayang. 10 waktu tinggal semayang. 1 waktu 6,000 tahun duduk dalam obeng api neraka. Dah. Dah perjalanan habis. Nyata kalau mu beranak tu dah 40 hari dah tak boleh semayang, tak boleh belaki. Faham? Mak pesan
Mau ambil dua ni dengan Imam Syafi'i dak. Dengan tok dia aja. Tok bodoh kau main pesang gitu. Nipah bukan 40 hari. Nipah ni buat masuk kapas dalam kemaluan kodos jari. Faham tak? Waktu pergi tengok tak ada dah darah. Bersih kena mandi walaupun 33 hari. Haid gitu juga bukan mesti 7. Hari kelima tengok tak ada, orang masuk kapal dalam tak ada. Cucur dengan air masuk dalam kapal tengok tak ada. Tunggu lohor hari tengok tak ada. Wajib semayang. Dah main 7 hari semua padang. Batu ada awet. Dia tu soalan. Dia dah puasa, dia dah puasa. Dia dah semayang 30 hari lebih, kat 40 hari je. Dia kata haid. Haid kepala otak mu 30 hari. Pasal mu jahil. Nah, ni nak khabar tak tahu siapa-siapa. Kita pula kenal dia. Dia atau email. Faham? Maknanya ini maknanya mewakili budak-budak perempuan sekarang. Dan kalau istihadah keluar sebulan tak semayang. Sedangkan kalau istihadah tu sebulan, dia hanya meninggalkan semayang pada waktu adat dia berhaid. Sama-sama dia haid 7 hari. Tak tiba-tiba bulan ni yang mari pulai. Katakan, dia mari tak berhenti darah. Istihadah tu. Sampai 30 hari ada sama. Menunjukkan mau haid 7 hari je pakai hak lepas. Nah, hak lepas pakai hak lepas 7 harian. Ni 7 hari. Masuk hari ke-8 wajib kena basuh, kena letak cawak, kena semayang. Segala hak wajib kena buat belaka. Dah kalau tak belajar, takkannya buat gitu. Dia bakal tetek natang tu lah. Tengok ada lepuk. Tak kakak nak jalan piung lepuk. Lepuk jatuh atas politik sekali. Tak. Waktu bila kotak baru lepuk. Duk main gitu. Kalau gitu keling epok ti. Nu kedai Hindu di sana kat airport dia reti ke? Oh, tepek natang tu. Tu tak ada benda-benda tu. Hukum dia bukan tengok luar, tengok dalam. Ada orang yang tengok luar. Oh, tak ada dah. Mayah. Dia tengok di pek. Kena tak pek? Kenapa? Benda? Benda? Tampon. Dia pantang tu dia gini. Padahal tak ada bini. Yang ambil berat sangat. Jadi tengok situ tak ada. Dalam kemaluan ada sikit lagi. Dia tak cek dalam tu. Ukurnya dia semayang dalam haid. Berdosa besar. Batu Siti Aisyah pesan perempuan-perempuan nak tengok berhenti nipah, berhenti haid. Faham tak? Buat masuk kapas. Putih kapas ni buat masuk dalam jari. Jangan panjang hilang kapas-kapas. Faham tak? Masuk dalam jari. Tengok tak ada dah. Lepas tu beri masa sikit lagi tengok tak ada juga. Tu habislah masa dia. Dia gitu. Jadi nak ceritakan maknanya kita ni belajarlah senang. Bukan nak khabar cerita haid tu saja. Segala-galanya kita pergi belajar senang. InsyaAllah kita lepas daripada kemurkaan Allah. Ada orang ngajar kita ada telinga. Habis balik tak kena piti sekepek. Mana ada orang cah dia ni ngajar. Free free. Bola ni bayar taket buang musim nang ya. Kapal terbang Maidin Syria. Syria tu. Ni mari free. Piti ada 18 riyal lah cek balik lagi 18 kau. Sekarang aku tak mau. Dah kena cah free. Ambul kau. Wadah tu. Daripada wadah jadi cerdik, daripada gelap jadi cerah. Pahala pula boleh. Gi balik pula fi sabilillah. Rahmat pula. Nabi kata malaikat pula tolong doa mana-mana orang mari dengar orang ngajar, malaikat doa biar panjang umur. Tu kata. Dan setengah daripada yang wajib atas suami mengajar isterinya bila putus darah haid dulu daripada waktu maghrib bertiga tu. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan
Soalan yang pertama, untuk solat subuh pada hari Jumaat, imam sunat baca surah As-Sajadah dan melakukan sujud sajadah. Bagaimana sekiranya imam tidak baca surah As-Sajadah tetapi membaca surah Al-Alaq, surah Iqra dan melakukan sujud tilawah? Apabila selesai membaca ayat yang mengharuskannya melakukan sujud tilawah, adakah perkara yang dilakukan oleh imam ini betul dan kita sebagai makmum harus mengikut imam ini sujud? Baik. Soalan yang pertama tentang sujud sajadah pada pagi Jumaat. Jawabnya, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak wajib bagi mana-mana imam membaca surah As-Sajadah pada pagi Jumaat. Hukum baca surah As-Sajadah adalah sunat sahaja. Nampak? Apabila imam membaca surah As-Sajadah pada pagi subuh Jumaat sampai pada ayat sujud itu, maka sunat imam melakukan sujud secara berjamaah. Jika imam sengaja tidak sujud, hukumnya makruh, kata Imam Nawawi, tapi tak batal solat. Tetapi jika imam tidak membaca surah As-Sajadah dengan membaca surah yang lain, hukumnya adalah harus. Kerana bukan wajib baca surah As-Sajadah pada subuh Jumaat. Cuma afdal, kata satu kaul daripada mazhab Syafi'i juga, sangat-sangat dituntut. Jadi kalau kita baca surah lain, imam baca surah lain, sah, tak ada masalah. Tapi dalam masalah ini, imam dia baca surah Al-Alaq sampai hujung ayat tu, wasjud wa qtarib. Nah, dia pun sujud sajadah. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Cuma kita tak tahu ni pelik mana ni. Nak baca surah Iqra ke dia sujud. Memang surah Iqra hujungnya sunat sujud. Cuma imam jarang sujud sebab dia ngujung dah. Bila kita naik daripada sujud baru boleh rakaat. Orang sujud wasjud wa qtarib. Allahu akbar, sujud sajadah. Makmum yang tidak sujud batal berlaku sembahyang. Ingat tu walaupun surah Al-Alaq, walaupun subuh Jumaat. Tapi kalau imam tak sujud, makmum tak payah sujud. Ikut imam lah. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam di hadapan supaya kita ikut, bukan kita lawan. Ikut. Dia sujud, kita sujud. Tak sujud, sudah. Naik daripada sujud, habis dah ayat nak baca pasal dia ngujung. Iktidak pula dah. Qiyam sekurang-kurangnya tamakninah, baru sah rakaat. Allahu akbar. Jadi tak ada masalah. Benda ni ayat sajadah, alif lam sajadah tak wajib baca subuh Jumaat, tapi kalau baca sunat sujud sajadah. Soalan seterusnya, seekor lembu boleh tak saya nak buat akikah 7 orang adik-beradik? Jawabnya boleh, atas kaul yang mengatakan harus. Kerana seekor lembu tu, kata ulama fiqh, boleh dibahagikan dengan 7 bahagian. Orang tanya Syekh Ibn Hajar, boleh tak untuk satu bahagian daripada lembu korban itu dibuatkan akikah? Jawabnya boleh. Jadi kalau 7 bahagian, 7 orang anak akikah, boleh. Hukumnya harus. Dan yang afdal dengan 1 nyawa, iaitulah seekor kambing ataupun 2 sunat. Soalan seterusnya, guana dok niat qada solat paling ringkas. Dia nak qada solat. Katakan dia tinggal subuh tadi, tak kejut, dia pun nak qada kat gini, lepas isya kat gini. Takbir Allah sahaja aku semayang fardu subuh qada, kata gitu. Cukup kan? Rakaat dah sebut apa? Kita nak qada semayang zuhur kat gini, lepas isyak lagi. Allah sahaja aku semayang fardu zuhur qada. Senang tu. Sahaja aku semayang fardu zuhur qada, sebut gitu. Niat mandi wajib hak pendek sekali, guana kau. Tengok, dia nak hak pendek. Orang nak panjang, dia nak pendek.
Niat nak pendek. Jangan mandi pendek, mandi biar rata. Niat pendek. Sahaja aku mandi yang wajib. Ada. Nampak? Sahaja aku mandi yang wajib. Boleh tak? Saya budak baru belajar ni. Ingat soalan tadi. Tak ada masalah. Baru belajar belaka ni. Soalan seterusnya. Siapa yang meninggalkan kesibukan mencari kesalahan pada perbuatan Allah, dianugerahkan kepadanya pelepasan daripada nifak. Apakah maksud kata-kata di atas dan apakah pengertian nifak? Mohon penjelasan. Nifak ini maknanya bangkangan daripada orang yang mengaku Islam. Dia Islam tetapi dia tidak suka ataupun mempertikaikan akan Islam tu. Ni dipanggil nifak, sifat nifak. Nifak ni ada nifak akidah, iaitu orang-orang munafik yang kekal dalam api neraka. Dia ada kafir, ada beriman, ada munafikin. Munafik tu nifak lah. Jadi orang yang beriman, dia tidak ada suatu pun protes pada apa jua kejadian dan nasib. Cuma dia sedar bahawanya ini telah ditentukan oleh Allah. Maknanya kita tak sah dah duduk pertikaikan kejadian-kejadian Allah. Apa Tuhan buat anak kita sakit, anak orang lain tak sakit. Apa aku berobat tak baik, orang lain baik. Hak tu kita duduk protes tu, protes kuasa Allah. Jangan. Tuhan marah, tak suka. Orang yang benar-benar beriman, dia tidak akan ada benih-benih nifak seperti itu. Orang ni tak kafir tapi benih-benih munafikin. Jangan duk persoal apa Tuhan haram, apa Tuhan tak kata halal, apa tak boleh, apa gini, apa gitu. Jangan kita kuari. Kita ni hamba Allah. Tuhan buat apa saja kita terima lah. Lepas tu Nabi ajar, walaupun masuk selumbar, kita jawab inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah, kepada apa Allah nak buat ke kita pun. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan balik bertemu dengan dia pula lagi. Tuhan akan soal kita pula. Kita akan balik bertemu dengan Perdana Menteri. Kita akan mati jumpa dengan MT. Jumpa Allah Ta'ala. Jadi kalau kita duduk komplain Allah dah nak pergi jumpa Allah, berat nanang lah kita. Apa aku tak senang pergi Tuhan buat, apa Tuhan buat orang lain je senang. Benih-benih munafikin. Jangan solayang gitu. Kerana Allah Ta'ala dikabur dah. Suruh kita berusaha, tapi ingat usaha kita tidak pasti berjaya. Kalau Nabi kata man jadda wajada fi sabilil adah, pada jalan adab saja, bukan hakikat. Siapa yang berusaha pasti berjaya. Pasti itu maknanya pada adab. Sebenarnya kejayaan di sisi Allah Ta'ala. Ingat baik-baik. Lepas tu jangan pertikai apa yang Tuhan buat. Apa orang lain je senang, aku tak senang. Nanti dia pertikai, marah dah. Orang ni orang yang akhirnya dia menolak takdir. Bila menolak takdir, jadilah takdir. Na'udzubillah. Mula-mula mari benih nifak tu, banyak pertikai Allah Ta'ala. Utuh kasih dia main orang lain pula Syekh. Syekh pun kata, kenapa Allah Ta'ala buat begini padaku? Marah ke Tuhan. Ada jenis gitu. Kasih je. Baru 3 hari kenalan, dah putus. Kasih dia main je kiki pula. Dia pun kata kenapa? Kenapa banyak? Tulis dalam mesej kenapa? Tak betul mau Tuhan. Jadi bodoh gitu dah. Tu dia antaranya benih-benih nifak. Kalau Tuhan nak pisahkan kami, kenapa Tuhan pertemukan kami? Buat itu sembang lah hijau muka. Siapa mu nak pertikaikan Allah Ta'ala ni takbir sekalian Adam, nak melayang mu seka.
dengan sebab mu putus ngawek mu 3 malam jumpa mu siapa nak petikai pentadbiran Allah atas muka bumi ni. Boleh mu siapa? Raja tak boleh petikai Allah Taala. Dan mu siapa? Cak ayang ni. Nah. Firaun tak boleh pertikai. Oleh kerana Firaun mempertikaikan Allah Taala nak. Allah Taala lepor dalam api neraka. Raja yang paling besar. Dah kita ayam berok kapur je. Perah nak marah Tuhan. Kalau nikah dah boleh cerai. Betul tak? Dah mu baru kenal 3 hari. Nak marah Tuhan dah, nikah cerai. Ada tak? Nikah cerai ada. Bukan nikah 3 tahun. Tua dah. Tonyuk dah. Cerai dia ada. Laki yang mau 80 balah dengan bini. Nah, bini 65 cerai dia ada. Pasal apa? Pasal semua tu bawa takbir Allah Ta'ala. Ikut pandai ni ya. Dia nak buat kena-kena. Jangan salah kau. Dia suruh kita usaha kebaikan sudah. Kalau jahat jangan usaha. Tapi Allah Ta'ala tentu lagi. Nah, saya tegur adik saya dalam rumah, jangan pakai luar pendek, atas dari lutut dan bawah dari rusak. Pakailah luar panjang. Lalu saya dimarahi ayah saya, katanya mu buat dosa kau subuh pagi tadi tak bangun. Ayah dia kata. Dan terjadinya satu tragedi yang tidak diingini, pertengkaran mulut antara saya dan ayah. Akhirnya sekali ayah kata mu buat rumah lain. Nampak serabut saya pun mengalah. Persoalannya, adakah salah cara saya menegur adik saya? Dan aurat antara adik-beradik hak mana? Mana pula aurat antara saudara dan ipar? Baik. Saudara aurat antara kita dengan adik-beradik kita sama-sama laki-laki, ma baina surrah war rukbah, antara pusat dengan lutut. Walaupun abang kita, adik kita, kakak kita, laki puang tak ada kira. Yang boleh tengok atas pada lutut kita, peha, punggung dan bawah pada pusat, isteri kita seorang. Ingat tu? Isteri kita seorang ataupun doktor. Doktor boleh. Doktor nak berubat. Faham? Adik-beradik tak boleh pakai. Lepas tu dia kata tak boleh pakai lah pendek. Kan lah panjang. Tak boleh pakai lah pendek lah umur sama adik-beradik haram. Ayah pula saya campur damu. Tadi tak semayang subuh. Tak semayang subuh tu dosa yang lain. Mencegah kemungkaran satu perkara yang lain. Kalau mai orang tu nanti tak ada dosa baru boleh mencegah kemungkaran, punah jahanam alam ni. Nah, batu kalau orang yang mencegah kemungkaran tak usah tanya. Sebab orang buat dosa pun dia wajib juga mencegah kemungkaran. Macam orang curi lah, pecah rumah malam-malam. Dia pecah rumah orang lah kampung, dia cokeh gitu, dia masuk tuang dengan situ. Bahan piti besi pecah, bahan ribu-ribu piti dengan subang gelang atas tu amah tak sedar. Dia pun turun, masa turun bahan seguni ratus ribu seguni bawah. Api batu geling napit tep bahan lagi. Bila turun tu orang pun tengok, orang curi, orang pun kejar belaka. Ramai kejar nak katak berodok dah, muda-muda kejar kau. Jadi bila masa kejar tu, hak seorang hak tukang tengok tu dia orang baik. Dia pun tengok budak-budak muda kampung dia set curi kejar juga. Ada kali kata, mu tak boleh curi kejar, masa kejar pasal mu curi berita pun ni. Faham tak? Maknanya kejar dulu untuk mencegah kemungkaran yang besar ni. Faham tak? Padahal hak kejar orang curi tu, dia curi tu. Tapi tak percuma lah. Bahan belok, bahan magak, faham tak? Bahan kain buacin orang jemur malam-malam dalam kampung, curi juga. Bahan wapelang orang malam-malam, curi ayam oleh patah. Tapi ada orang curi besar lagi, dia kejar juga. Faham tak? Maknanya jangan sampai kita ni tak ada dosa baru boleh larang orang. Dalam kita buat dosa pun kita wajib kena cegah orang buat dosa, faham? Cuma kalau kita cegah orang buat dosa saja, kita tak tinggal dosa, kita yang rugi. Itu masalah lain. Jadi masalahnya gitu jugalah. Kalau ipar laki-laki, ingatlah, auratul rajuli ma baina surrati wa rukbati. Laki antara pusat dengan lutut lah. Diri pusat, diri lutut tu bukan aurat. Mutammimul aurat, nak menyempurnakan aurat. Faham? Ingat tak boleh pakai juga. Ayah kata lagu mana pun hukumnya tak boleh. Yang boleh tengok peha punggung kita hanyalah isteri kita.
Faham? Jadi lain pada isteri antara pusat dengan lutut. Biar comel sikit. Pasal banyak je ni main Allah pendek je lah mari. Dia tak apa sama lelaki. Aduh, tak apa. Ngaji tu tak boh, main tak apa mo. Nah, tak boleh sama lelaki pun. Soalan seterusnya. Apakah maksud berkat? Rezeki dikatakan berkat, macam mana kita nak tahu bagaimana pula maksud berkat umur manusia? Berkat ni barakah. Berkat tu bahasa Melayu dah. Asal barakah. Barakah. Barakah ni kata ulama ziyadatul khair. Bertambah kebajikan. Macam mana kita nak tahu harta kita barakah atau berkat kata Melayu ni? Kita boleh tahu iaitu dengan kita kerja selama ni dengan kita duduk kedai ni, kita duduk berniaga boleh pitih ni, kita duduk kerja dengan orang ni, kita jadi kau buat baik tak lah ni, kau banyak tak pergi surat, kau banyak tak bersedekah, kau banyak lah ni, barakah. Situ beza. Kita pun muhasabah balik, kira-kira sejak aku ada 3 hotel kedai ni, sejak aku naik pakat lah ni, kau kurang di surat ke kau banyak, kau kurang lah ni, tak ada barakah. Faham tak lagi? Mana barakah makna ziyadatul khair, bertambah kebajikan dengan sebab duit yang kita dapat, bertambah kebajikan dengan sebab pakat kita naik, bertambah buat kebajikan dengan sebab harta kita banyak. Tu tanda dia. Orang Melayu bodoh ni dia berkat kan ni, berkat ni makna laku kan, niaga laku berkat tu. Padahal tuan tangga surga tak kena. Orang buat namak kali tak pergi surga, dia pergi surga bangun je kaki. Dia ingat surga. Faham? Dia tak punya surga. Tu bukan berkat tu, waktu soi. Faham? Niaga laku, pakat naik sama, projek boleh sama, tapi tak pernah tangga surga, tangga masjid. Dari nak buat kebajikan, bukan berkat. Melayu panggil majar, Cina panggil soi. Faham? Seumur saya bekerja, saya tak simpan pun duit dan jarang beri pada mak saya, apatah lagi nak simpan duit di bank. Dalam cetong saya tak sampai RM10. Apakah rezeki saya tak berkat? Lepas tu tak apa tadi, dia kait berkat ni mu boleh buat ibadat tak? Mu boleh buat kebajikan tak? Mu sampai dekat tak dengan agama? Kau dekat, kau berkat tu. Dengan mu naik pakat ni sampai jauh dah daripada agama, tak berkat tu. Dia gitu. Mu duduk jual kedai ni, 2 kedai niaga laku sangat ni, boleh pergi surat gila ni, dah lagi dah ni sibuk, tak berkat tu. Jadi berkat bukan atas piti banyak sikit. Dengan harta itu, dulu kita naik motosikal dapat mak surat. Dan ni bakal Faisiri ni dari dadang. Maknanya BMW mu suai tak berkat. Faham? Hak berkat motosikal buruk mu dulu. Pas mana mu tahu habis. Dia gitu. Hak mana boleh bawa kita pada kebajikan, hak tu berkat. Jak kaya miskin. Apa maksud ana al-fakir ilallah? Ana al-fakir ilallah, bonus. Apa maksud ana? Ana saya. Arab panggil ana. Awak anta. Bukan ente pi Romli. Pi Romli tu. Al-fakir, al-fakir maknanya hamba yang sangat berhajat. Hamba yang sangat berhajat ilallah, kepada Allah. Maknanya al-fakir ilallah, maknanya kita sangat berhajat kepada pertolongan Allah. Boleh? Dulu janggut Ustaz panjang dan lebat, tapi kenapa sekarang semakin pendek? Nampak tak handsome? Manisnya ada. Apakah orang yang ada janggut berdosa kalau dicukur? Mengikut jumhur ulama hukumnya haram. Ni benda bonus. Cucu tu ayah beli buah kanan, malam esok kuliah di mana? Ada ramah ni. Ni set buah 7 ni kalau patut-patut ni. Nak jawab aku ni. Bersama JKK ke rantau panjang, malam esok di Pulau Musa.
Jika kita kahwin dua, boleh tak kita jimak kedua-dua isteri sekaligus dalam satu bilik? Apa hukumnya? Cik bangun kau mana seorang tanya ni? Yang paruk sangat ni. Aduhlah. Hebat benar ke gua ni? Ni soalan orang-orang tua-tua. Haji tutup telinga je. Nak tanya saja. Jawabnya, hukumnya haram. Jimak isteri kedua-dua atau lebih sekaligus, hukumnya haram. Kalau tidur saja boleh, jimak tak boleh. Kerana isteri madu sama madu haram melihat aurat. Tak boleh. Haram melihat aurat. Yang kita boleh lihat aurat kita kedua-dua isteri suami. Antara isteri-isteri tak ditunjuk aurat. Faham ke? Tak boleh. Kena suku-suku. Rumah yang sama tak apa, tapi masa berlainan. Tak boleh buat sekaligus gitu. Kacau walau lah ke tu. Makmum bercakap ketika khatib berkhutbah, lara pahala Jumaat atau perbuatan bercakap itu lara. Mana cara bersanding yang tidak haram? Tukang ambil gambar bersanding bukan mahram, boleh ke tak? Lara pahala Jumaat. Dia kata dengan sebab bercakap masa khatib berkhutbah, bukan pahala sembahyang Jumaat, pahala mendengar khutbah lara, tak ada benda. Jadi mun dikira tidak mendengar khutbah pada hari itu, pahala sembahyang Jumaat ada, pahala dengar khutbah. Sebab pahala Jumaat ni banyak pahala. Macam gaji lah, dalam suku-suku. Jadi gaji datang awal suku, gaji iktikaf suku, gaji mendengar khutbah suku, gaji sembahyang Jumaat suku pula. Jadi siapa yang bila orang khutbah dia bercakap, maka batal pahala mendengar khutbahnya. Lara. Sembahyang Jumaat tak lara. Yang kedua, dia tidak dapat keampunan selama seminggu, bonus sebagaimana datang dalam hadis. Kerana dalam hadis kata siapa yang datang ke Jumaat, Nabi pun bilang buat gini dan mendengar isi khutbah, dia tak dengar, dia lara, maka tak dapat pahala ghufira lahu. Nampak? Diampunkan kepadanya, tak dapat, kerana tak cukup syarat. Bagaimana cara bersanding yang tidak haram? Yang tidak haram ni begini, iaitulah tidak adanya perkara-perkara adat agama lain seperti pasang lilin. Ada pasang lilin haram. Melainkan rumah dia memang tak ada api atau kena potong api petang adik. Pasal deki tak jadi nikah dengan orang tukang cek api tu, dia pergi potong lah tu. Jadi tu pasang lilin kerana gelap. Hak ni cerah dah pasang lilin kerana sanding haram. Hak lepas-lepas dia buat taubat istighfar, tak ada masalah, mudah kan? Lepas tu tak ada atau tepuk-tepuk sirih, susun daun sirih. Kerana hak tu adat agama Hindu. Faham? Tak boleh buat. Mereka pengantin perempuan memang makan sirih. Tak apa, ngata dengan sirih. Yang ketiga pula, tidak boleh membuka aurat. Bila buka aurat jadi haram. Yang keempat, tidak dipertontonkan kecantikan pengantin perempuan kepada bukan mahram, tidak jadi haram. Yang kelima, tidak ada perucapan-ucapan yang maknanya lucuh dan seumpamanya di dalam majlis. Kan biasa kan? Ngaruk ngabang kali tubik mulut. Dah ramai macam-macam kepala bodoh dia. Kemudian pula pengantin bukan nak membanggakan diri, tunjuk keelokan dan kecantikan diri kepada orang. Jadi duduk atas tu kerana mak nak tengok saja. Yang boleh tengok mahram bagi perempuan. Faham? Hukum ambil gambar bersanding bukan mahram boleh ke tak? Banyaknya ambil gambar bersandingnya haram. Kalau ikut syariat barulah tidak haram. Kerana fotografi ni tak haram, bukan reka hak baru. Ambil hak Tuhan buat ada, cuma rakam sahaja. Faham? Jadi kena hati-hati. Banyak dah ni sanding nampak tekok buang. Tobik tekok jelek, hak pasal pakai baju nampak lengang, hak pasal kain belah-belah siapa lekat peha. Jual gambar tu kami, jual gambar sebahak sama. Tak kira siapa pun. Kalau tu nak jadi jual gambar, hak orang sanding ni biarlah dia tu orang menutup aurat. Kemudian pula majlis itu tidak haram. Siapa bercampur gaul laki puan dengan kita-kita sebahak sama. Faham? Soalan seterusnya,
Apa hukum wanita pakai purdah? Apakah ia sunat atau wajib? Menurut satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, muka adalah aurat. Dan pendapat yang kedua pula, muka tidak aurat, tetapi jika membawa fitnah maka wajib ditutup. Oleh itu, memakai purdah adalah menepati satu pendapat yang mengatakan muka itu adalah aurat. Jadi sekurang-kurangnya muka itu tidak aurat. Jadi orang puan hanya boleh dibukakan tangan dan muka sahaja. Tetapi jika membawa kepada fitnah, hendaklah ditundukkan mukanya. Faham? Itu kaedah dia. Jadi orang pakai purdah ni kita tak boleh cela. Faham lagi? Kerana mereka tepat sebagaimana kehendak jumhur ulama. Nah, yang hendak pada zaman sekarang ditutup wajah perempuan. Faham? Jadi kita ni hak buka muka ni tak apalah, ada kau dhaif dia panggil. Boleh buka lagi muka dan pergelangan tangan. Lebih pada tu yang kita muskil dengan nampak peti, dengan nampak punggung, dengan nampak dada, hak ni tak ada mazhab tu hak ni. Nah, ayah ping hak tu. Hak tu tekan hak tu dulu. Tak sadar bimbang hak purdah. Jaga anak bini tu jangan ada hak jenis jelek lagu tu. Orang puan boleh pakai seluar tapi dia kena pakai baju dia labuh sampai ke punggung. Faham? Dan seluar dia tak boleh ketat. Dia kaedah dia gitu. Pasal ada orang ajar dia tahu orang puan haram pakai seluar tak tahu. Dia tu wajib pakai jubah, ambil dua ni apa tu. Dah kalau pakai jubah tak haram, tak haram. Dah kalau jubah tu ketat, kain stretch. Kain macam baju aerobik jubah. Tak nampak habis bengi-bengi. Nampak habis piston, tangan piston, ubik habis. Dah. Jeng juga walaupun pakai jubah. Jadi walaupun dia pakai seluar tu jing atau jing aprik, tapi longgar. Hukumnya harus dengan syarat baju tak masuk dalam. Masuk dalam nampak punggung. Jadi baju awak jatuh bawah pada punggung. Ingat tu. Jika seorang wanita pakai purdah sejak kecil, kemudian bila kahwin suami melarang ni memakai dia khalayak ramai, bolehkah isteri minta cerai daripada suaminya? Jawabnya boleh. Kerana masalah ni pernah ditanya kepada seorang mufti, kita lupa nama dia, dalam satu kitab fatwa. Jadi hak perempuan itu. Lepas tu bila kita berkahwin dengan seorang perempuan, hak-hak dia yang tidak bercanggah dengan syarak wajib kita hormat. Lagi. Sebab tu dalam bab nafkah, kalau kita kahwin dengan anak raja, anak raja ni tak pernah buat kerja sendiri. Puteri ni, bukan puteri UMNO, puteri raja. Ada puteri betul lah. Tu bahasa tu ni puteri kaya semua. Yang daripada kecil semua orang gaji belaka. Kepit kuku dia orang gaji. Sikat rambut dia orang gaji. Memang anak maharaja. Katakanlah kita pergi masuk Minang, gaji tu terima, kita kenang kita. Faham tak? Nasib baik. Saya bukan mu aku. Faham tak? Jadi kata ulama fiqh, nafkah wajib kita kena sedia nafkah anak raja. Faham ni? Bukan nafkah budak-budak perempuan kampung. Kalau perempuan kampung pakai baju jenis murah 400 meter, anak raja pakai 400 meter. Kita kena beli 400 meter baru lepas nafkah. Dia terberat kita, siapa suruh mu nikah dengan anak raja? Bukan mu lah, aku lah berat. Maksudnya gitu. Faham lagi? Maknanya kena raih hak-hak dia yang tidak bercanggah dengan syarak. Jadi kalau dia hak bercanggah, dia dah cek pakai luar pendek amor, kita dilarang, itu lain. Adakah berbeza makna muhrim dan mahram? Kata setengah ulama lughah berbeza. Muhrim ni man ahrama bil haji awil umrah. Mereka yang niat mengerjakan umrah atau haji, dia panggil muhrim. Perempuan muhrimah. Mahram man haruma nikahuhu. Mereka yang kita haram nikah dengan dia, mahram. Tiga di soalan. Orang puan haram melunakkan suara kerana khawatir akan menimbulkan fitnah. Apakah maksud fitnah di sini dan boleh tak rakyat contohnya sekali? Boleh ke tidak nyanyi dalam surau? Macam mana pula kalau memainkan lagu di dalam surau? Apakah hukum orang yang kurang reda dengan rezeki yang kadang-kadang banyak dan kadang-kadang sikit dan kebanyakan terjadi bila dapat sedikit? Jawabnya kurang iman. Pasal kurang reda. Kalau tidak reda, tidak beriman. Kurang reda, kurang beriman. Sebab tu kita latih semua. Ingat kita ni tak boleh lari daripada qada dan qadar Allah. Kaya miskin ketentuan daripada Allah. Tapi kita tak boleh duduk diam, berusaha. Kekal bila kita susah miskin, kita berusaha supaya kaya. Bukan lawan takdir, tetapi mengikut takdir Allah Ta'ala. Tetapi bila usaha dah Tuhan tak beri lagi, kita reda kerana kita duduk dalam dunia. Apa arti dunia? Adalah tempat, bukan tempat balasan. Tak, tempat yang serba kekurangan. Tidak ada pun orang Islam yang miskin di akhirat nanti. Itu kita yakin. Saya perhatikan bila selesai solat, ustaz pindah-pindah daripada tempat asal.
untuk salat sunat yang baru, apakah maksudnya? Dia tengok kita semayang, lepas pada semayang situ, semayang sini belum sunat. Jawabnya, sunat kita banyakkan tempat semayang. Kalau kita semayang dah sini, lepas tu nak semayang sekali lagi, semayang lain, sunat boleh ni sikit. Dia tak kira belakang depan. Sedikit-sedikit beranjak tak apa dah, tak mesti sampai gostang jauh. Kerana Nabi sebut dalam hadis, setiap tempat yang kita semayang dan sujud itu akan menjadi saksi di hadapan Allah kita pernah sujud di situ. Jadi kalau semayang sepak sula, satu tempat lah. Jadi banyakkan tempat. Gitu juga kita banyak di surau ni semayang dah, masjid ni kita semayang dah, semua jadi saksi dah tu. Tu bagus. Jadi kita semayang dah kat tiang tu, kat yang kedua tu jadi saksi kita dah. Semayang kat lipah ni pula, biar dia jadi saksi atas. Jadi banyak saksi atas kita sujud kepada Allah. Faham? Tapi dah kalau tak nak lari, tak payahlah. Dia tak mesti jauh. Ada orang faham dia kata kena jauh, kostan juga. Ni tak kelepang belum dibati. Faham tak? Ni datang darah seminggu, lepas tu suci seminggu, dan datang semula 3 hari, suci pula 3 hari, lepas tu mari 5 hari. Hari yang keluar tu kira darah haid ke? Awet tanya. Keluar darah seminggu, lepas tu suci seminggu 14 hari, datang pula 3 hari, 14 campur 3, 17 hari. Suci pula 3 hari, lepas tu 17, 3, 20 hari, mari pula 5 hari, 25 hari. Ni bukan haid dah ni. Ini darah istihadah, darah penyakit. Dia gini, paling lama haid ialah 15 hari 15 malam. Jadi kalau keluar 14 hari, kalau keluar 10 hari, katakan 10 hari keluar, atau seminggu lah, seminggu. Lepas pada seminggu tu keluar lagi. Selama mana? Selama 6 hari. 7 campur 6, 13. Maka yang 6 hari itu adalah haid. Sebab lepas minggu sama-sama dah keluar lagi. Lepas tu dia berhenti. 13 berhenti, maka haid semua. Nampak ni? Dia yang gini, yang keluar tu berhenti keluar tak sampai pada 15. Contoh, keluar seminggu darah. Cuti sehari, keluar sehari, cuti sehari, keluar sehari. Semua haid. Pasal campur semua keluar dengan tak keluar, tak sampai lagi 15 hari. Lebih pada 15 hari dikira lain. Katakan keluar 7 hari, lepas tu 10 hari tak keluar balik. Keluar balik bukan haid, itu adalah istihadah. Jadi hak ni perempuan ni istihadah lah ni. Keluar seminggu, lepas tu seminggu tak keluar, lepas tu keluar balik 2 hari 3 hari. Keluar balik 3 hari, nampak hukumnya istihadah. Pasal jarak dia tu daripada haid telah melangkau 15 hari. Benda ni kalau kita khabar 2-3 kes, dia jadi tak faham. Melainkan kita belanja betul-betul. Lepas solat, saya dapati ada najis pada kawan saya. Perlukah saya solat semula? Tengoklah najis tu dimaaf ke tidak. Kalau najis yang dimaaf, tak payah solat semula. Mana najis maaf? Darah jerawat, darah pacak, pecek dah tadi, bersih dah. Kita masuk semayang, tengah semayang dia keluar juga, dimaaf pada syarak. Nampak lagi? Tu darah juga. Darah ikan ngecik di baju, dah ingat dah basuh, besar mana? Besar tayu jari, dah maaf, kena semayang semula. Darah ikan juga, tapi halus hujung lidi, dimaaf kerana halus. Faham? Ni tengok keadaan. Ataupun darah tu banyak, tapi kita rasa kena lepas pada salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pung, ngecik darah. 2 beledi. Lain kan tak? Pasal kita salam dah. Cara sumpah kerana menafikan aib yang ada pada barang jualan. Bagaimana caranya? Hal ini kena kerana pembeli mendakwa wujudnya aib di tangan penjual. Biasanya kita beli, kita kena buat khiyar. Khiyar ni 3 hari, khiyar syarat. Kita akan cari keaiban barang. Kalau ada, kena pulang balik dan penjual kena terima. Tapi kalau tidak ada khiyar, dia panggil khiyar majlis. Selama duduk dalam majlis, kita tukar balik boleh. Tapi keluar pada majlis tak boleh tukar balik, melainkan tuan kedai redha. Tetapi jika berlaku pencanggahan, masalah barang tu duduk dalam kedai lagi, maka menang belah pembeli. Tapi barang tu ada di tangan kita dah, rumah dah, menang belah penjual atas budi bicara penjual. Apa rumah kita dah, betul kita buat keratuk apa semua pecah.
Ada semua cara bersumpah. Adakah semua cara bersumpah sama saja bagi setiap perkara yang perlu kepada sumpah? Lain. Sumpah maknanya sumpah mahkamah lain. Wallahi saya tidak hadir pada tarikh sebut sebagaimana yang didakwa. Itu lain, wallahi. Tapi kalau sumpah li'an dia lain. Demi Allah, anak yang ada dalam kandungan dia ini bukan anakku. Itu lain. Itu sumpah berat tu. Ada kalangan jemaah kita yang menganggap orang UMNO sebagai kafir, terutamanya kepada JKK. Ada betul ini bukan kafir, apa kafir pula orang Islam lah. Cuma mereka ini menyokong orang yang melakukan kezaliman. Perbuatan mereka itu salah pada segi syarak, bukan kafir. Kafir ni orang sembah berhala, ataupun maknanya dia membenarkan perkataan yang kafir. Maknanya ketua dia kata Quran ini memang tak dipakai, zalim dan sebagainya. Dia kata saya sokong perkataan itu, jadi kafir. Kalau sokong saja gitu kerana cari makan, cari projek, pasik je lah. Ada kalangan jemaah suami isteri suka dengar kuliah agama, tapi si isteri suka dedah aurat, terutamanya ketika berada di depan rumah, minta komen. Nak komen lagu mana? Bukan bini aku. Jawabnya kita patutlah kita nak pastikan orang tak tutup aurat, tak payah, melainkan dengan nasihat dalam ramai gini lah, pastikanlah isteri kita tak tutup aurat. Lepas tu bila dah khabar dah buka juga, ni masalah. Jadi masing-masing tolong perbetulkan lah. Kadang-kadang orang tolong tegur jadi balah apa semua, suami tu lah kena ambil berat sikit. Kemudian dalam kampung jadi masalah dulu. Di dalam kampung dia ada orang segang. Tok Imam memang orang segang dulu dalam kampung lah. Sekarang ni tak ada orang lagu tu. Dalam kampung tak ada orang pun yang orang segang. Dia kekek lah, takut tambah cok. Tok Imam sepatutnya kalau Tok Imam bunyi, bini-bini siapa pun orang dengar belakang. Kalau zaman dulu dia memang kata jangan awak gini, tak baik, tak tutup kepala. Tutup kepala lain kali nak duduk depan rumah. Sampai kalau mati dia tutup kepala, pasal dia hormat Tok Imam. Dia dah hormat dah Tok Imam. Duduk main motor depan surau. Tok Imam marah habising, lepas Tok Imam melerak. Faham tak? Learning punya pasal bergerak anggur. Orang puan haram menundukkan suara apa kerana khawatir akan menimbulkan fitnah. Apakah maksud fitnah di sini? Dan boleh tak rakyat contohnya sekali? Bolehkah tidak nyanyi dalam surau? Macam mana pula kalau memainkan lagu di dalam surau? Nyanyi lagu mana dalam surau? Nyanyi atau petas stage show lah. Apa pergi nyanyi dalam surau? Haram lah panggil orang puan menyanyi yang haram, jadi haram. 2 kali haram. Tak, orang laki-laki menyanyi dalam surau. Nyanyi lagu mana? Menyanyi sungguh lah, panggil penyanyi, menyanyi dalam surau. Dalam masjid, maka hukumnya bid'ah. Walaupun menyanyi laki-laki tidak haram. Kerana suaranya tidak membawa fitnah. Jadi bid'ah. Kerana ini bukan tujuan dibuat masjid dan surau. Lepas tu dia kata orang penumpang haram lunak suara. Ya, memang haram. Wala taghdha'na bil qaul. Tuhan sebut jelas dalam Quran, jangan kamu kaum perempuan melembutkan suara, yang ini di hadapan laki-laki ajnabi. Sebab tu orang perempuan bila menyanyi, orang lelaki ada depan yang batal semayang, haram. Tak kira siapa-siapa. Ya, kalau depan dia ada mahram tak haram, sebab tidak membawa fitnah. Ni gini, kalau dengar suara seorang perempuan yang bernyanyi sedap, adakah sama dengan suara lelaki? Lain. Dia rasa dua ni dalam hati, rasa kaya, rasa maknanya lalai, berasa ini memiliki perempuan, berasa lupa Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam perasaan. Pak, suara perempuan kan mendayu-dayu. Sebab menyanyi dia kena lunak suara, dan pula dengan bahasa yang betul. Kalau bahasa kampung tak jadi menyanyi, dan pula suara tak lunak. Kalau suara tak lunak, orang perempuan tak haram. Faham tak? Dia naik atas petah, dia tak nyanyi, dia berkata kepada penonton, tak haram lagi. Dia kata para hadirin, hendaklah maknanya pulang selepas majlis ini. Terima kasih. Tak haram lah. Ni pergi lunak suara, akak suara menyanyi mesti kena buat lunak. Kalau cakap biasa jadi jual beli ya pula. Siapa nak beli sawi dan kangkung ini? Haram. Mereka dibuat lunak. Siapa nak beli kangkung ini? Haram. Faham tak? Melunakkan suara. Faham tak? Beza lagu tu jadi. Sebab itulah dia buat suara sedap, sebab suara perempuan tak sama suara lelaki.
Nah, walaupun dia bukan penyanyi, walaupun budak perempuan kampung je, kita dengar, kita cakap dengan dia, hidup biar pokok ubi tu tai kucing tambung biar kaki, tapi suara dia bila dia cakap, kita rasa lain tau. Rasa lain tau. Lain dengan suara tu imam, lugar dengan tu imam. Nah, pasal dia ada attraction, ada tarikan. Tuhan buat dah, dia mesti jatuh pada hati laki-laki. Nah, sebab tu dibenarkan perempuan berinteraksi dengan laki-laki, bercakap perkara-perkara yang bukan menyanyi. Jadi saksi, jual beli, nega, tu lain lah. Nah, orang puan je menyanyi, naik atas petah, dia baca seni kata dia lagu, tapi dia tak buat lunak suara, memang orang sorok. Nah, ataupun dia pakai kata gitu je, tak ikut skrip. Sini kata lagu tu dah, tapi dia dah buat ikut kok. Kok E dia bahang A minor. Jeng. Apa? Tak lunak, bunyi macam katok panggil hujang. Nah, jadi haram ni bukan sebab suara perempuan bercakap. Haram dengan sebab dia mengalungkan suaranya, digubah-gubah sehingga ada tinggi rendah, menyebabkan hati lelaki tertawan. Nah, situ haram dengan sebab menyanyi. Nampaklah sebab fitnah tu. Macam gini dia kata, dia rokok dia tu dia mari kat kita, saya. Dia kata saya je tengok nur awam mak tak nur. Fitnah kalau dengar gitu. Tak dengar, tapi kalau dia buat lunak sikit, lihat awan di sana. Jadi haram. Situ jadi kita situ fitnah. Understand? Tak apa tu, insya-Allah kita bertemu lagi lain kali. Kita ada program kat lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi